Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada dalam segmen Bual Bicara Sastrawan Negara bersama-sama yang berbahagia Datuk Rahman Syari, Sastrawan Negara ke-15, Sempena Penubuhan Galeri Sastrawan Negara Datuk Rahman Syari, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis. Bunga seroja kembang sepetang, hinggap sang merbah di pohon cemara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Dr. Razri pun Terima kasih baik sekali. Ya, Alhamdulillah Datuk. Ya. Terima kasih sekalung budi kerana dalam kesibukan dan kepadatan jadual Datuk masih sudi meluangkan masa untuk ditemu bual dalam segmen Bual Bicara Sastrawan Negara bersama-sama yang berbahagia Datuk Rahman Syari pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut, moleklah kiranya saya memperkenalkan yang berbahagia Datuk melalui biodata Datuk kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Kita ingin menyuburkan rasa kecintaan terhadap tokoh sastrawan negara kita yang ke-15 iaitu yang berbahagia Datuk Rahman. Nama penuh Datuk Rahman Syari ialah Abdul Rahman bin Syari, dilahirkan pada 5 September 1949 di kampung Hutan Lembah, Oran, Perlis. Orang Perlis mesti banggalah dengan Datuk ni. Jadi beliau menerima pendidikan peringkat awal di Sekolah Kebangsaan Guar Nangka dan Sekolah Kebangsaan Oran. Beliau kemudiannya menyambung pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Derma sehingga tingkatan 3. Mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, beliau terpilih untuk menyambung pelajaran di Sekolah Alam Shah Ceras, Kuala Lumpur. Pada tahun 1970, dia telah mengikuti latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Idris, kini dikenali sebagai UPSI. Dan pada tahun 1973, beliau telah memulakan kerjaya sebagai seorang guru. Terusnya, pendidikan beliau tidak terhenti di situ. Beliau menyambung pelajarannya di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, dengan mengikuti kursus Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Datuk Rahman Syari dianugerahkan ijazah sarjana muda persuratan pada tahun 1977 dan kembali menjadi guru di negeri kelahirannya iaitu di Sekolah Menengah Syed Sirajuddin Perlis dari tahun 1977 sehingga 1979. Setelah itu, beliau bertugas di Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bermula tahun 1980 sehingga 1980. Kemudian beliau menyambung pendidikannya di UKM juga dan mendapat ijazah sarjana persuratan pada tahun 1980. Dia seterusnya menjadi pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya UM 2 tahun kemudian. Pada tahun 1993, beliau dilantik ke jawatan Profesor Madya dan kemudiannya profesor pada tahun 2003. Dia juga pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya. Datuk Rahman Syari memiliki semua genre sastra termasuk puisi, drama, cerpen, novel dan juga terlibat dengan kritikan sastra. Antara anugerah yang pernah disandang oleh beliau ialah Hadiah Sastra Malaysia kategori puisi pada tahun 1976, 1982 dan 1986. Hadiah Sastra Perdana Malaysia 2003, Anugerah Penyair Gapena 2013, Hadiah Penulisan Esei Melayu dalam bidang pantun 2014 dan Anugerah Penulis Key Write Award pada tahun 2003. Yang berbahagia Datuk Rahman telah dipilih sebagai penerima Anugerah Sastrawan Negara ke-15 yang membawa gelaran Sastrawan Negara pada tahun 2000.
2022. Anugerah tersebut dikurniakan oleh Kerajaan Malaysia kepada sastrawan yang menulis dalam bahasa Melayu dan telah memberikan sumbangan yang cemerlang dan berterusan dalam perkembangan kesusasteraan tanah air melalui ciptaan karya kreatif, pemikiran dan kegiatan sastra yang bermutu tinggi. Pemilihan tokoh sastrawan negara ini dibuat berdasarkan sumbangan beliau melalui karya dan pemikiran, pengembangan sastra, impak dalam penyebaran ilmu, kepimpinan dalam persatuan sastra, impak pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta penghargaan dan pengiktirafan yang telah diterima oleh Yang Berbahagia Datuk. Jadi tahniah ya Datuk. Terima kasih. Ya, jadi panjang lebar saya membacakan biodata Datuk ya, biodata Datuk. Semoga khalayak penonton akan lebih menyanjung tinggi sastrawan negara kita dan siswa guru di IPGM Kampus Perlis dapat menjadikan kejayaan Datuk sebagai sumber inspirasi. Baiklah, kita beralih kepada sesi bual bicara agar bercambah benih-benih ilmu daripada tokoh yang bergelar sastrawan negara ini. Ya. Jadi Datuk, apabila memperkenalkan Datuk tadi, dapatlah diumpamakan Datuk sebagai permata daripada negeri Perlis dan Datuk juga asalnya seorang guru ataupun pendidik. Maka kami di IPG Malaysia Kampus Perlis sangat berbesar hati memilih Datuk sebagai tokoh bagi penubuhan Galeri Sastrawan Negara Datuk Rahman Syahari di IPGM Kampus Perlis. Jadi Datuk, apakah pendapat Datuk tentang penubuhan Galeri Sastrawan Negara di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perlis? Pendapat tentang Galeri Sastrawan Negara, saya fikir pendapat ini boleh kita luaskan sebagai bicara tentang galeri secara umum. Jadi galeri sastrawan negara itu dapat dikaitkan dengan galeri secara umum. Katakanlah galeri seni lukis dan lain-lain buku-buku yang bukan sastra dan sebagainya. Kesemua galeri itu membawa kepada kegunaan untuk apresiasi, untuk pemikiran, untuk pengetahuan tentang perkembangan dan lain-lain. Jadi kalau galeri sastrawan negara misalnya, tak kata yang saya sajalah. Kalau galeri itu diadakan, orang berada di galeri itu akan mengetahui tentang perkembangan dalam bidang kesusasteraan itu melalui apa yang dipaparkan. Jadi dengan pemaparan bahan-bahan itu, peminat karya akan dapat melihat perkembangannya dan akan merasa menikmatinya sebelum karya-karya tertentu dibaca. Mungkin orang yang hadir dalam galeri itu telah pun membaca sebahagian karya, tetapi dengan berada di galeri itu, dia akan tertarik untuk melihat karya-karya lain yang dipaparkan, yang ditunjukkan. Jadi itulah kegunaan galeri, bukan saja Kesatriaan Negara, tapi galeri-galeri lain juga mempunyai faedah yang sedemikian. Ya, Datuk. Memang penting ya untuk kita ketengahkan tentang sastrawan negara dan juga ilmu-ilmu lain kepada, terutamanya kepada bakal pendidik kita ya, supaya mereka kepada anak-anak muda, bakal pendidik, pelajar-pelajar secara umum juga ya. Ya Datuk. Tahniah Datuk, anugerah sebagai sastrawan negara ke-15 merupakan anugerah yang sangat besar. Jadi pemilihan Datuk sebagai tokoh sastrawan negara tentulah mengambil kira pelibatan Datuk yang amat besar dalam bidang sastra. Jadi, apakah yang menjadi pendorong untuk Datuk terus berkarya? Pendorong pada
pengkaryaan ialah apa-apa perkembangan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita sebenarnya untuk membicarakan soal pendorong bagi seseorang berkembang sebagai sastrawan, kita boleh bagi kepada dua saja cara mudahnya. Satu yang bersifat sosial, satu yang bersifat psikologi. Yang bersifat sosial tu seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu apa-apa perkembangan yang berlaku di keliling. Kita tertarik pada perkembangan barangkali perkembangan kemasyarakatan yang bersifat baik lawan buruk misalnya. Jadi kita lihat apakah kebaikan dalam masyarakat, apakah keburukan, lalu kita hasilkan karya. Jadi itu pendorong. Selain itu, pendorong dalam diri yang bersifat psikologi, iaitu kejadian-kejadian yang menyebabkan kita terasa sesuatu sehingga perlu dikemukakan. Seperti kata seorang editor di akhbar, katanya dia ni editor dan dia juga penulis cerpen. Katanya kalau dia tidak keluarkan dalam bentuk cerpen, dia akan stres. Jadi penghasilan karya itu dari segi psikologi boleh juga mengubat stres. Kita rasa tidak tenteram menghadapi sesuatu keadaan, kita hasilkan karya untuk mengubati perasaan kita yang tidak tenteram itu. Dan akibatnya pula, faedahnya pula kepada orang lain dapat menghayati karya itu dan menjadi contoh teladan untuk diikuti atau untuk dihindarinya. Jadi itu pendorong penghasilan karya. Ya, Datuk. Pastinya setiap usaha yang dikerjakan bermula dengan dorongan yang kuat sama ada dari aspek sosial ataupun psikologi. Ya. Jadi penulis kalau kita tidak dapat menulis dia jadi tertekan ya, Datuk. Itu Ada benda yang dikemukakan ingin oleh diluahkan ya. ya itu. Itu dikemukakan oleh beberapa pihak. Yang terbaru ialah seorang sastrawan wanita yang bernama Hafizah Izahani. Dia mengatakan kalau tak luahkan perasaan dalam bentuk cerpen, dia penulis cerpen yang baik. Jadi kalau tak keluarkan dalam bentuk cerpen, dia akan gelisah sehingga karya itu siap. Begitu juga dia menasihati saya pula. Walaupun dia muda, dia menasihati orang yang lebih tua. Dia kata kalau ada apa-apa yang terganggu di fikiran, luahkan melalui karya. Dia kata. Ya betul kata-katanya tu. Ya, betul Datuk ya. Ya. Jadi luahan itu juga akan memberi faedah yang banyak kepada pembaca, betul Datuk? Betul. Mendapat Jadi banyak manfaat daripada penulis. Ya. Jadi kadang-kadang faedahnya begini, pembaca itu terhindar daripada sesuatu yang akan berlaku kerana contoh daripada kejadian itu menyebabkan dia menghindarinya. Kalau buruklah. Kalau baik, sesuatu itu dia akan ikuti. Jadi ada faedah yang bersifat pendidikan, yang educational, yang bersifat pendidikan. Ya. Begitu besar ya peranan penulis dan juga karya dalam kehidupan kita. Jadi Datuk, dorongan ini pula telah melonjak usaha Datuk untuk menghasilkan karya-karya yang hebat. Jadi berdasarkan karya yang telah dihasilkan, apakah karya Datuk yang paling bermakna dan memberi kesan terhadap pemikiran? Apakah karya yang paling bermakna itu sebenarnya banyak. Jadi kita kena tengok dari jalur-jalur yang berbeza. Misalnya oleh sebab doktor tanya apa yang betul-betul berkesan bagi saya dari segi karya saya tak boleh nak sebut satu. Saya sebut misalnya ada satu karya tu saya masih berusia 20-an, tajuknya Masa. Lepas tu karya lain dalam usia 20-an juga, 29 ke begitu, belum 30 tu, Hari-hari tak pernah panjang. Jadi masa juga. Hari tak pernah panjang artinya kita tahu ukuran hari, tetapi sesuatu menyebabkan kita rasa hari itu cepat. Sesuatu menyebabkan kita rasa hari itu panjang, tetapi sebenarnya tak pernah panjang pun. Hari begitu saja, hanya perasaan kita, kelalaian kita, kesannya macam mana. Kesibukan kita, kesannya bagaimana. Itu ada dalam sajak hari-hari tak pernah panjang. Sajak masa pula ialah sajak yang menyatakan
ada satu masa kita akan dihukum tanpa kita tahu apakah kesilapan kita. Jadi hukuman tertimpa tanpa amaran. Jadi itu yang orang Melayu di kampung-kampung pun kata, oh dah masa dia nak jadi macam itu. Jadi hukuman tertimpa tanpa amaran. Jadi semua orang pun kena bersedia menghadapi hukuman tertimpa tanpa amaran. Sebab kita tak jangka ya, macam kemalangan-kemalangan yang kita tahu pada hari ini, anak sedang bermanja dengan mak, esok mak dah hilang disebabkan kemalangan. Jadi hukuman tertimpa tanpa amaran. Jadi itu manusia kena bersedia menghadapinya kerana itu ialah pengalaman manusia secara keseluruhan. Itu sajak masa. Sajak giliran ialah sajak tentang orang di kampung Stinggan yang pada masa itulah bergila-gila untuk mendapatkan air paip. Jadi beratur panjang untuk mendapatkan sebaldi air paip saja kerana susah nak dapat air di situ. Dan giliran itu menjadikan satu ilham pada saya untuk menunjukkan bahawa dalam dunia ini kita tunggulah giliran. Bukan giliran di pipe, di air pipe untuk ambil air di pipe itu saja, tapi kita tunggulah giliran. Kita kena bersabar. Itu temanya, sabarlah. Demikian juga hamparan kuning, satu sajak tentang bendang, tapi bukan sawah bendang ya. Tetapi yang lebih ditekankan di situ ialah orang kampung apabila berpeluang keluar ke kota sama ada bekerja ataupun belajar, tentu mencintai kampungnya sendiri, dilambangkan oleh hamparan kuning. Jadi ada orang tanya hamparan kuning itu apa dia? Sebenarnya hamparan kuning itu ialah pemandangan padi yang sedang menguning, nampak macam terhampar. Jadi itu antara karya-karya lah yang berkesan bagi saya. Dan karya-karya yang saya sebutkan itu memenangi hadiah sastra seperti yang doktor sebutkan tadi. Jadi semuanya memenangi hadiah sastra. Ada sebuah sajak yang tak memenangi hadiah sastra pun. Tajuknya Sengsara. Tapi saya suka bawa sajak itu ke sana sini kerana sengsara juga ialah pengalaman manusia. Kadang-kadang sengsara itu datang. Berlainan daripada sajak masa saya katakan tadi tiba-tiba saja dihukum tanpa amaran, tetapi sajak sengsara ini membawa maksud manusia mengalami kesengsaraan hasil daripada kesilapannya sendiri. Itu antara karya-karya yang saya hasilkan dan saya rasa cukup berkesan lah untuk saya bawa ke mana-mana sebenarnya. Berkesan ya Datuk. Puisi walaupun kata-katanya ringkas tetapi memberi kesan, memberi ilmu, pengetahuan yang sangat mendalam ya. Ya betul. Dan menghayati. Untuk menimbulkan kesan itu kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang kita tak jangka akan berkesan pada mulanya. Kita hanya mencuba-cuba saja. Misalnya sajak sengsara itu bermula dengan ayat "Selamat datang sengsara". Jadi orang yang mendengar deklamasi saya pada mula-mula sajak itu diterbitkan dahulu dalam tahun di sekitar 88 begitu. Dengar-dengar dia kata, apa ni selamat datang sengsara? Semua orang mengatakan sengsara janganlah datang. Tapi saudara telah mengatakan selamat datang sengsara. Sebenarnya sajak itu agak rumit untuk dipahami. Kecuali lihat satu baris ataupun dua baris saja, barulah tahu kenapa selamat datang sengsara. Selamat datang sengsara itu untuk menggantikan kata-kata orang tua-tua kita, berani buat, berani tanggung. Jadi kalau kamu dah buat silap, selamat datang sengsara lah. Jadi itu sajak saya. Sengsara itu temanya berani buat, berani tanggung. Macam itu. Ya Datuk, jadi saya sangat tertarik dengan penjelasan Datuk dan rasanya teringin untuk mendengar Datuk mendeklamasikan sajak. Adakah Datuk untuk mendeklamasikan? Kalau gitu saya kemukakan sengsara itulah juga. Baiklah Datuk. Saya memang menghafal puisi. Sengsara. Selamat datang sengsara.
masuklah. Kau barangkali dari neraka. Selamat datang sengsara, aku tahu kau mengintipku sejak dulu. Berikan padaku senyuman tajam sebelum kita bersalam. Tak teratur tapakku di atas garis kewajaran. Tak terundur langkah lalu gelisah ini bayaran. Tak terpenuh akalku oleh sinar intan ajaran. Tak tersuluh kamar kalbu, ini rumah kepalsuan. Sengsara, duduklah di depanku, ku terima hadirmu di garis kewajaran. Demikian saja sengsara. Kagum sekali Datuk. Datuk dapat menghafal kebanyakan. Memang apabila saya ikuti Datuk mendeklamasikan sajak, memang Datuk tidak akan membawa helaian kertas. Semuanya dihafal ya Datuk? Saya hafal lebih dari 300 sajak lah. Sebab dalam masa yang lama dahulu lagi saya bergiat di pentas puisi. Jadi saya hafal. Kebetulannya tak lupa sebab berulang-ulang tak lupa lah kan. Kalau lama akan hilanglah satu baris, dua baris. Tahniah Datuk. Dan antaranya sajak harimau kan? Ya, harimau luka, betul. Ya, harimau. Ya, itu agak panjang, lebih panjang daripada sengsara tadi. Ya. Terima kasih Datuk kerana sudi mendeklamasikan sajak walaupun tanpa kita rancang ya. Iyalah. Sebenarnya saya memang ingin Datuk mendeklamasikan pada akhir nanti, tapi rasa macam sekarang lah masa yang sesuai sebab Datuk sedang membicarakan tentang sajak Datuk. Ya. Jadi baiklah Datuk. Jadi puisi membawa kepada kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan terbina daripada pembacaan yang. Selain karya-karya hebat yang Datuk hasilkan, adakah terdapat karya-karya sastrawan lain yang berimpak tinggi dan memberi kesan kepada pemikir? Ya, ada. Kalau nak kata sajak orang lain tu ya, saya tak kata sedikit, saya kata banyak. Saya menghafal sajak. Saya tak tahu sajak saya berapa, sajak orang lain berapa, tapi jumlahnya ialah 340 lebih. Daripada yang itu, sajak orang lain itu, misalnya saya sebut sajalah ya, sajak Usman Awang, sajak Firdaus Abdullah, sajak Hashim Yaakob, sajak Zurina Hassan, sajak yang ditulis juga oleh Anwar Rizwan. Anwar Rizwan tu seorang novelis dan penulis cerpen, tapi dia tulis juga sajak. Jadi saya sebut beberapa nama. Mereka ini menghasilkan sebahagiannya sajak-sajak yang kena sangat dengan diri saya dari segi apresiasi ya, penikmatan. Jadi sebab itu dapat saya hafal. Jadi kalau nak saya sebut yang tadi itu nama-nama orang, sekarang kita nama-nama penyair ya. Jadi sekarang ni kalau nak sebut nama-nama karya, sajak Muhammad Haji Saleh ya. Nama tajuknya yang berkesan bagi saya ialah sajak untuk penakut. Sajak tu nama judulnya pun pelik ya, sajak untuk penakut. Jadi baris pertama pun, sekali aku pernah takut pada penakut. Jadi pelik bunyinya itu, macam satu yang ironi. Kalau dia tu penakut, kenapa kita takut? Setelah kita baca, kemudian kita tahu kenapa kita perlu takut pada penakut. Dengan orang berani, dia berdepan dengan kita. Orang yang menakut ni, dia tikam dari belakang. Itu sebabnya kita kena takut pada penakut. Firdaus Abdullah, 3 pesan pembangunan. Dia menyatakan bahawa negara kita ini ada pembangunan, dan untuk betul-betul membangun ada 3 pesan. Jadi tak perlu saya sebutkanlah, untuk uraikan saya sebut 3 pesan pembangunan. Mengatakan bahawa dari segi Firdaus Abdullah, kalau ikut pesan-pesan ini, negara betul-betul membangun. Itu 3 pesan pembangunan. Hashim Yaakob, aku hanya mau ke seberang. Saya suka bawa sajak itu ke sana sini
Saya apresiasi saya pada sajak ini kerana seseorang itu mesti bercita-cita untuk ke seberang. Seberang itu terpulang kepada masing-masing. Kalau sekarang ni dia berada di kampung, dia nak hidup di kota, seberang juga. Itu seberang secara fizikal. Tapi kalau sekiranya dia anak petani tetapi ada cita-cita nak menjadi pegawai tinggi, itu seberang juga daripada kehidupan sebagai petani, pergi hidup sebagai ketua pengarah ini di kementerian dan sebagainya. Jadi aku hanya mau ke seberang itu memuatkan tema cita-cita. Kalau saja Zurin Hassan di perhentian bas. Tajuknya simple, di perhentian bas. Tetapi dia lukiskan bila bas lalu dia tak tahan. Kalau berhenti pun dia tak naik. Lepas itu kereta lain lalu pun dia tak tahan juga, dia tak naik juga. Dan hujungnya tidak aku hentikan kerana aku belum tahu ke mana akan pergi. Jadi itu ialah tema manusia yang berada di dalam tanda tanya apakah tujuan hidupnya. Jadi itu walaupun Zurinah menulis tentang menunggu bas tapi tak naik bas, tapi menggambarkan manusia di dunia ini ada yang hidup tapi tak ada tujuan. Itu yang digambarkan oleh penyair-penyair dengan pelbagai cara. Jadi saya sebut beberapa lah. Saya tak sebut lagi karya Osman Awang misalnya, Latif Muhyiddin. Jadi banyak lagi lah karya-karya yang memberi kesan kepada saya sebagai penikmat karya-karya itu dan mencetuskan ilham juga. Ya. Terdapat banyak karya yang hebat-hebat di negara kita yang sepatutnya kita tonjolkan kepada pembaca, terutamanya kepada siswa guru, kerana mereka juga akan memberi pengaruh yang besar kepada anak didik pada masa hadapan. Betul. Datuk? Betul. Ya, Datuk. Jadi kita telah memperkatakan tentang karya dan antaranya tadi Datuk telah menyebutkan tentang karya Firdaus Abdullah iaitu 3 Pesan Pembangunan. Berkaitan dengan pembangunan tadi, apakah kepentingan karya sastra kepada pembangunan negara? Ya, karya sastra memberi dorongan. Sebenarnya saya selalu ditanya di dalam forum-forum untuk membincangkan perkara ini, kadang-kadang memberi ceramah tentang perkara ini. Sebenarnya bila dah pengalaman lama, saya membahagi dua lah. Katakanlah puisi, sebenarnya semua bidang pun. Puisi yang bagus ialah puisi yang memuatkan nilai intelektual, estetika dan message ataupun moral. Dan kadang-kadang berlaku keadaan seperti ini. Terlalu intelektual, orang tak boleh faham pun. Itu berlaku perkara-perkara seperti itu. Jadi penyair terpaksa menimbang banyak perkara. Ada karya yang dihasilkan untuk golongan intelektual dan golongan pencinta seni yang mempunyai masa untuk membuat pentafsiran terhadap karya-karya yang rumit yang dihasilkannya. Di samping dia buat karya-karya yang begitu, dihasilkan karya-karya begitu, dihasilkan juga karya-karya yang mudah dipahami. Jadi di sini saya memberi istilahnya tingkat kekomunikatifan. Kalau nak mudah kata tingkat komunikasi lah. Tapi sebenarnya komunikatifan itu dalam bahasa Inggerisnya communicativeness. Ya, maknanya bila kita baca sejauh mana kita berkomunikasi dengan karya itu. Kalau kita tak boleh berkomunikasi, kita mungkin mengenepikannya saja, mengenepikan kerana kita tak faham. Jadi tingkat kekomunikatifan itu kita boleh letak 1 hingga 5. 1 itu maksudnya tak boleh nak faham dengan mudah. 2 agak mudah sedikit, 3 sederhana, 4 sederhana untuk menjadi lebih mudah. Yang 2 tadi sederhana untuk menjadi lebih payah. Yang 4 tu sederhana untuk menjadi lebih mudah. Dan yang 5 tu betul-betul mudah dipaham. Jadi sebenarnya tujuan saya membuat tingkat-tingkat itu untuk mengatakan sajak yang bertingkat kekomunikatifan tinggi
level of communicativeness-nya tu tinggi, orang baca dan dapat faham terus. 3 pesan pembangunan pun termasuk dalam kekomunikatifan tinggi. Orang faham, kita kata keringlah air mata, jangan menitis lagi kalau hanya untuk berduka. Bertakunglah dalam kesedaran. Jadi dia cakap tentang air mata, bermaksud dia mengatakan kalau kita nak membangun, kita jangan menangis kerana sedih. Buat usaha betul-betul, usahakan sesuatu betul-betul. Kalau berjaya baru menangis. Itu kebijaksanaan Firdaus Abdullah menghasilkan sajak 3 pesan pembangunan. Itu baru pesan nombor 1. Jadi maknanya itu sajak yang baik untuk mendorong manusia menjadi maju. Jangan menangis. Pesan kepada manusia, jangan menangis ketika berduka, tetapi menangis apabila berjaya. Itu pesan yang bagus daripada Firdaus Abdullah. Sajak orang lain pun begitu. Walaupun sajak simple seperti Pak Utih misalnya. Pak Utih itu lama dah dikarang dalam tahun hampir-hampir merdeka dahulu. Tapi pilihan raya dah ada pada masa itu. Jadi dia bercerita tentang pejuang-pejuang yang sebenarnya tidak mempedulikan rakyat seperti Pak Utih itu. Jadi Pak Utih melihat tadi pada masa orang berkempen pilihan raya dan sebagainya, orang-orang ini bersungguh-sungguh hendak menolong rakyat. Setelah berjaya, entah ke mana perginya. Itu cerita Pak Utih. Cuba tengok rangka akhir Pak Utih tu. Kalau kita baca Pak Utih tu, secara membaca bahagian awal hingga tengah dan sebagainya, kita melihat Pak Utih tu hanya sedih saja. Tapi bahagian akhir tu baru ada kritikan bahawa kesedihan orang-orang seperti Pak Utih itu kerana janji-janji palsu yang diberikan oleh orang-orang yang mengatakan diri mereka berjuang. Jadi dia kritik secara umum lah. Kita pun tak kritik siapa-siapa. Kita katakan bahawa karya itu berhasil menyampaikan tema manusia menderita, hidup susah kerana janji-janji palsu. Jadi itulah karya-karya yang memberi kesan dan memberi faedah kepada masyarakat umum untuk memahaminya. Jadi itu sumbangan kepada masyarakat, karya itu ya, sumbangan kepada masyarakat. Ya, Datuk. Semoga sastra tidak dikesampingkan ya dalam usaha pembangunan negara. Sastra sebenarnya menjadi wadah untuk menyampaikan idea, sokongan maupun pesanan ataupun teguran kepada pemimpin supaya pembangunan negara memberi manfaat kepada rakyat. Tepat. Ya, Datuk. Jadi sedar tak sedar masa begitu pantas berlalu. Jadi sampailah kita kepada soalan saya yang terakhir. Rasa singkat masanya, Datuk. Ya. Rasa banyak lagi yang ingin saya bicarakan dengan Datuk, tetapi begitulah ya Datuk, masa terlalu singkat. Jadi untuk pesanan terakhir, apakah pesanan yang ingin Datuk sampaikan kepada generasi muda yang berhasrat untuk berkecimpung dalam bidang kesusasteraan? Kepada generasi muda, saya bahagikan kepada dua juga mudahnya. Satu, golongan yang mempunyai cita-cita untuk menjadi penyair atau menjadi sastrawan lain lah, menghasilkan karya cerpen, skrip drama, novel dan sebagainya ya. Dan bidang saya memang ke semua bidang seperti yang doktor sebutkan tadi, tapi keutamaan saya puisi. Jadi kalau sekiranya mempunyai cita-cita begitu, hasilkan karya di samping membaca karya orang lain. Itu yang bercita-cita begitu. Yang satu lagi, golongan yang memang nak menghayati karya sastra. Jadi ini ada. Saya tengok ada sejumlah anak muda, yang muda ni macam-macam lah kan, daripada umur sebelum 20 sehingga 40 tu kita kata muda lah. Jadi mereka membaca karya-karya yang baik dan dihimpunnya di rumahnya, dalam perpustakaan rumahnya itu beberapa banyak karya yang baik. Tapi dia tidak menghasilkan karya pun. Jadi dia menikmati karya sastra, menghayati. Jadi saya katakan terbagi dua. Saya menganggap kedua-duanya bagus.
Nak menjadi sastrawan pun bagus, nak menikmati karya sastra terus menerus tanpa menjadi sastrawan pun bagus. Jadi untuk menjadi manusia yang berkualiti begini, kita tumpu pada yang nak menjadi sastrawan ya. Kalau nak menjadi sastrawan itu, pertama memang kena baca karya-karya yang baik. Jadi pesanan saya yang utama, baca karya-karya yang baik dan hayati karya-karya itu. Jika tak tahu karya-karya yang baik itu yang mana, ikutilah review ataupun kupasan-kupasan intelektual daripada sarjana-sarjana bidang sastra yang mengiktirafkan karya ini baik, karya ini baik, karya ini baik, dan yang baik itu dapatkan dan baca dan hayati. Lepas itu, apabila nak menghasil karya sendiri, jangan meniru. Sebenarnya jangan meniru itu penting. Sebab kita nak jadi sastrawan hendaklah mencari kepribadian diri dahulu. Apabila kepribadian diri kita sendiri itu wujud, barulah kita menghasilkan karya itu, orang akan kata karya kita betul-betul kerana beridentiti. Kalau kita tiru yang milik orang, kita tak ada identiti. Jadi nak mencipta identiti, jaga kepribadian sendiri, dan karya-karya yang kita baca itu menjadi pendorong, menjadi kita dapat petik keupayaan, kelebihan pengarang itu untuk kita hasilkan karya yang berlainan. Itu berbeza ya. Kalau kita belajar matematik pada cikgu suruh buat apa yang dia ajar. Tapi dalam sastra, kalau karya kreatif, kalau saya menjadi guru kreatif ataupun pensyarah, memang ada kuliah-kuliah kreatif di universiti, saya akan meminta pelajar-pelajar membaca karya yang bagus dan menghasilkan karya yang berlainan. Beza ya. Matematik suruh hasilkan karya yang sama dengan tokoh-tokoh matematik, tetapi sastra suruh hasilkan karya yang berlainan daripada karya-karya yang sedia ada. Jadi itu bawa ada kepribadian dan daya diri sendiri, daya menunjukkan keupayaan diri sendiri untuk memberikan sumbangan yang kuat tetapi diiringi dengan sifat berbeza. Jadi artinya cara yang lebih mudah kita kata jangan klise. Klise itu ialah meniru apa-apa yang dah ada lah. Kalau apa yang dah ada, kalau orang sebut perkataan itu kita sebut kembali, dan ayat pun nak sama, ya itu klise lah dengan karya-karya yang ada di sekitar kita. Jadi itu pesanan saya kepada yang mau menjadi, yang berkeinginan untuk menjadi sastrawan. Yang satu lagi, yang suka membaca karya-karya dan menghimpun karya-karya yang baik untuk perpustakaan peribadinya, itu teruskan. Kerana itu walaupun tak jadi sastrawan tetapi menjadi orang bijaksana. Itu pesanan saya. Ya, Datuk. Terima kasih atas pesanan tadi. Memang perlu kita sentiasa membaca ya, Datuk, terutamanya memilih karya-karya terbaik dan juga membaca kritikan. Kritikan bukan sahaja berbentuk negatif, ada juga berbentuk positif tentang sesuatu karya, supaya kita dapat belajar lebih banyak tentang karya tersebut. Dan yang penting juga kita tak boleh klise ya, Datuk. Contoh kita patutnya kita ada kepribadian sendiri seperti yang dikatakan oleh Datuk tadi. Jadi besarlah harapan agar generasi muda lebih ramai berkecimpung dalam bidang kesusastraan. Ya. Jadi Datuk, sudah hampir 1 jam kita bersama-sama dalam Bual Bicara Sastrawan Negara bersama Datuk Rahman Syahri. Jadi inilah yang dikatakan, umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai ke muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Jadi pada para hadirin sekalian, kita telah pun berada pada penghujung Bual Bicara Sastrawan Negara bersama-sama Datuk Rahman Syahri. Sebenarnya tersasul-sasul tu sebab rasa hati tu macam tak mahu berhenti lagi. Tetapi apakan daya. Begitulah kan ya Datuk, setiap permulaan pasti ada pengakhirannya. Maka pada kesempatan ini, saya bagi pihak pengarah IPG Malaysia Kampus Perlis, Ketua Jabatan dan Pensyarah Jabatan Pengajar Melayu IPG Kampus Perlis, siswa guru
Kampus Perlis serta seluruh warga IPGM Kampus Perlis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Datuk Rahman Syahari atas kesudian Datuk memenuhi undangan kami sebagai tokoh Galeri Sastrawan Negara di IPGM Kampus Perlis, serta kesudian Datuk untuk menjayakan program Bual Bicara Sastrawan Negara ini. Sama. Saya Dr. Roziah Ramli selaku Ketua Unit Kesusastraan dan Kebudayaan Jabatan Pengajian Melayu merangkap penyelaras program Galeri Sastrawan Negara Yang Berbahagia Datuk Rahman Syahari memohon kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan Bual Bicara Bersama-sama Sastrawan Negara ke-15 Datuk Rahman Syahari. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Dari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Jadi terima kasih banyak Datuk. Kita bertemu lagi. Sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi. Ya. Terima kasih Datuk. Salam hormat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.